Satu perkara dapat dilihat dengan jelas menjelang kemuncak pertembungan di Kedah. Walaupun bukanlah semua di Kedah menyokong Menteri Besar sementara Muhammad Sanusi Muhammad Nor, popularitinya dilihat melangkaui PN sendiri dan pada masa sama menjadi tarikan utama untuk pengundi menyokong gabungan itu. Sementara itu, gabungan PHBN dilihat bergelut dengan protes penyokong PN di beberapa kursi menjadikan sekurang-kurangnya 7 kursi yang dipegang mereka kini dalam bahaya selain membataskan peluang di kursi-kursi lain. Antara kursi di mana kedua-dua faktor ini dapat dilihat adalah gurun. Di sini juru kampanye PH membayangkan kepada Malaysia kini hanya 60 hingga 70% penyokong BN akan mengundi mereka pada Sabtu ini. Beberapa pengundi yang sebelum ini mengundi PN pula memberitahu Malaysia kini mereka sama ada akan mengundi PN atau membuat undi rosak sebagai tanda tidak puas hati. Terus terang siapakah dua-dua supaya undi rosak, sedangkan kata seorang penjual ayam yang enggan dinamakan. Sementara itu calon PN Badrul Bakhtiar menikmati sokongan ekoran berkaitan rapatnya dengan Sanusi. Bila orang tengok Badrul, mereka tengok Sanusi, kata seorang penyokong PN yang hanya ingin dikenali sebagai Fauzi. Seorang pengundi muda bernama Alia juga menyuarakan sentimen sama. Undi saya untuk Menteri Besar Sanusi sebab dia rendah diri, maksudnya dia ada jiwa rakyat, dia tak sombong, kata pengundi gurun berusia 23 tahun itu kepada Malaysia Kini. Di Padu pula, pengurusi BN Kedah, Mazir Khalid turut berdepan dengan penyokong BN yang tidak berpuas hati. Di situ perasaan itu dilihat berpunca daripada kepimpinan Ahmad Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Saya kecewa kerjasama PHBN dah dirancang sebelum PR15, kata No Anwar No DAP, dan kita tengok Zahid ada kes mahkamah, kata seorang ahli UMNO yang enggan dinamakan. Seorang lagi pengundi Hasim berkata, walaupun dia adalah anggota UMNO, dia kini benci kepada parti itu. Menurutnya, dia tidak akan mengundi pada kali ini. Saya tak kali dari UMNO, tapi benci nak pangkah PN tak sanggup sebab saya di orang UMNO, dah jadi ahli UMNO selama 30 tahun lebih, kata pekerja rencam berusia 54 tahun itu yang menambah 6 anaknya juga tidak akan keluar mengundi. Jika rasa tidak puas hati dalam kalangan pengunduh BN di Gurun dan Pedu tidak ditangani, ia boleh menjejaskan peluang PHBN dengan teruk. Di Gurun, jika sokongan dari penyokong BN kepada PH kekal di tahap 60 hingga 70%, PH berisiko kehilangan kursi itu kecuali jika mereka dapat meyakinkan 5 hingga 10% pengundi PN untuk mengalihkan sokongan. Di Pedu, kempen Mazir bermula dalam keadaan sukar memandangkan PN meraih 56% undi di situ pada PR15. Jika pengurusi BN Kedah itu gagal mengumpul sepenuhnya kekuatan BN pada hari mengundi nanti, peralihan kecil pengundi PN kepada BN pun belum memadai untuk dia merampas kursi itu. Bagi kursi-kursi lain, jika purata 10% pengundi yang menyokong BN pada PR15 beralih kepada PN, gabungan PHBN berisiko tewas di Alor, Mengkudu, Bandar Baharu, Kota Siputih, Pangkalan Kundor, Sukamenanti, dan Sungai Tiang. Senario ini juga akan tetap berlaku walau 10% pengundi PN beralih kepada PHBN. Dalam senario ini, PHBN hanya akan mendapat kelebihan di sidang kursi yang dirempas daripada PKR ekoran lompat pati pada 2020. Impak populariti Sanusi dilihat lebih jelas di Lunas. Kursi dunia yang disesarkan PKR terlepas pada 2020 juga kerana lompat pati. Rosli Abdul 47 memiliki tanggapan negatif terhadap calon PN di Lunas Khairul Anwar Ramli setelah videonya menolak seorang individu tular. Namun Rosli berkata dia tetap akan mengundi PN kerana Sanusi. Itu bukan cara seorang pemimpin. Kita nak pemimpin yang ikhlas, kita nak calon yang tak ada masalah. Tetapi sebab saya hormat Sanusi, saya tak ada pilihan, saya kena undi Khairul Anwar, katanya. Selepas video itu tular, Khairul Anwar mendakwa ia rakaman peristiwa 3 tahun lalu dan dia telah didakwa dan didapati tidak bersalah di mahkamah. Begitu juga dengan Muhammad Yusni Muhammad Razli yang akan mengundi calon Lunas itu kerana Sanusi. Sanusi dari keluarga susah, dia faham kesusahan rakyat. Ada orang kata Sanusi loklak, tetapi sebenarnya tak, memang cara orang Kedah cakap lagu itu.
Saya nak undi PN sebab Sanusi, katanya lagi. Tren sama dapat dilihat di Podo, di mana Mazir dalam usaha untuk membuat kemunculan semula di DUN. Saya mengundi karena Sanusi, kata seorang pekerja rencam berusia 56 tahun yang hanya ingin dikenali sebagai Zul ketika ditanya Malaysia Kini jika dia mengundi untuk PN atau Sanusi. Bagaimanapun, bukan semua orang Kedah mempunyai tanggapan yang sama terhadap Sanusi, terutama penyokong BN dan PH. Pengarah pilihan raya PH itu telah membentuk imej sebagai seorang orator yang lancang dan lepas cakap yang dilihat ramai sebagai kasar. Namun bagi sesetengah peminatnya seperti Fauzi yang mengundi di Gurun, itulah yang menjadi sebab mengapa Sanusi disukai. Orang cakap dia loklak, cakap kasar, tetapi kena fikir dulu. Kalau lawan dengan harimau, Anda tak boleh jadi kucing. Kalau tak lawan macam tu seperti Sanusi tak boleh naikkan isu, suara rakyat akan hilang. Dan Sanusi adalah suara kita, walaupun dia loklak, cara loklak itu buat orang dengar apa yang dia cakap itu betul, walau nampak macam salah, katanya kepada Malaysia Kini. Bagi Fauzi dan yang lain, Sanusi malah boleh menjadi Perdana Menteri di masa akan datang. Keyakinan itu turut dirasai seorang pesara polis yang menyokong kerajaan persekutuan. Misalnya kalau dia tak timbulkan isu yang pelik, saya jangka dia boleh jadi Perdana Menteri yang ke-11 selepas Anwar, kata Hashim Husin. Kalau contohnya dia tak timbulkan isu pelik-pelik, saya jangka dia boleh jadi Perdana Menteri yang ke-11. Sementara itu, isu perundangan yang dihadapi Sanusi termasuk 2 pertuduhan menghasut kerana didakwa menghina institusi diraja, serta usaha kerajaan untuk menjejaskannya dengan membangkitkan isu perlombangan haram unsur nadir bumi RII disik dilihat tidak memberi kesan kepada pengundi. Beberapa pengundi yang ditemui Malaysia Kini tidak menunjukkan pemahaman menyeluruh berkenaan isu-isu ini maupun mendapatinya sesuatu yang bermasalah. Kita tak tahu dia salah atau tak berhubung tuduhan menghasut, pasal kita tak tahu kenyataan berkaitan. Lagi, mahkamah tuduh apapun, kita tak tahu yang tahu ia berkaitan menghasut, kata Zamri Zainul yang mengundi di Januari. Dalam kempen berteraskan figura seumpama ini, sebarang peluang untuk PHBN mendapat sokongan PN terletak di bahu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar telah meluangkan masa sehari berkempen di Kedah pada Jumaat lalu. Dia dijangka ke sana sekali lagi pada Jumaat ini, iaitu hari terakhir kempen. Bagaimanapun, penganalisis politik Muhammad Azizuddin Muhammad Sani optimis PH dan PN mampu meningkatkan sokongan di Kedah. Sementara mengakui sentimen di lapangan yang kuat menyebelahi PN, anak jati Kedah dan pensyarah Universiti Utara Malaysia itu berkata dia melihat ada peralihan sokongan dari PN kepada PHBN sepanjang kempen. Ia terutama selepas kunjungan pertama Anwar pada minggu lalu. Rakyat nak tengok dan jumpa dia, nak dengar apa yang ingin diperkatakan Anwar, katanya, namun mengakui masih terlalu awal untuk menilai sejauh mana impak itu akan diterjemahkan di peti undi nanti. Sementara itu, Selasa lalu Anwar mengumumkan kenaikan kadar skim subsidi harga padi SSHP daripada 360 per metrik tan kepada RM500 per metrik tan yang berkuat kuasa keesokannya. Pengumuman itu dijangka dapat memberi sedikit impak untuk meraih sokongan di Kedah yang dikenali sebagai jelapang padi negara. Satu lagi faktor yang sukar ditentukan adalah pengundi luar yang hanya akan kembali ke Kedah Sabtu ini. Seorang pengundi BN di Januari Kerusi yang disandang Sanusi menyuarakan kebimbangan terhadap Malaysia Kini berkenaan pengundi muda yang tinggal di luar Kedah berkenaan realiti di negeri itu, terutama di pedalaman yang menjadikan mereka lebih cenderung ke arah PN. Simulasi ringkas oleh Malaysia Kini menunjukkan jika PH dan PN mahu merampas Kedah, mereka perlu mendapat sekurang-kurangnya 20% peralihan sokongan daripada BN dan pada masa sama memastikan kadar keluar mengundi yang tinggi.